Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Ikram TV dan juga page Dasukan, portal sukan yang paling power dalam santero dunia. Dah lama, dah agak dalam 2 minggu lebih kita tak sembang kencang kat sini. Jadi hari ini kita kembali bersembang kencang berkenaan dengan UEFA Champions League ataupun Liga Juara-Juara Eropah. Liga Juara-Juara UEFA. Semua perlawanan pertama peringkat kumpulan telah pun berlangsung pada hari Selasa dengan Rabu. Beberapa keputusan yang dijangka telah pun berlakulah. Contohnya Liverpool menang, Chelsea menang, Real Madrid menang, Juventus menang, Man City menang. Man City menang, memang kita jangka City menang, tapi sampai 6 biji, bolos 3 biji, itu yang tak terjangka. Lepas tu Champions League debutan. Pasukan yang pertama kali layak ke Champions League, FC Sheriff Tiraspol dari Moldova, telah membuka kempen Champions League dengan langkah kanan selepas berjaya menewaskan Shakhtar Donetsk 2-0 hasil jaringan daripada Adama Traore. Adama Traore ni bukan yang main dengan Wolverhampton Wanderers, ni Adama Traore lain. Kalau nak kira kan memang ramai orang yang bernama Traore. Daripada 8 bilion penduduk dunia ni, mungkin ada 3 bilion lebih kot nama Traore. Itu fakta yang saya reka lah. Daripada 32 pasukan yang telah bermain pada Selasa dengan Rabu, bagi saya ada 3 pasukan yang flop. Yang pertama, Manchester United. On paper, MU lawan Young Boys dari Switzerland, they should have no problem to beat the opponent. Artinya diorang tak ada masalah untuk lawan, untuk menang, untuk dapat 3 mata lawan Young Boys. Tapi apa jadi? Diorang kalah 1-2. Bermula dah elok dah. Minit ke-11, Cristiano Ronaldo jaringkan gol pertama perlawanan. Tapi segalanya berubah selepas Cik Wan, Aaron Wan-Bissaka telah dilayangkan kad merah pada minit ke-30 lebih. 36, 35 macam tu lah. Dan lepas tu kita nampak Ole, dia panik. Dia buat pertukaran panik. Dia terus keluarkan Jadon Sancho, masukkan Diogo Dalot untuk cover di bahagian right back. Pada pendapat saya, pertukaran tu tak perlu pun sebab baki perlawanan ada lebih kurang 10 minit lagi untuk first half. Dan Sancho kalau main dengan England, dia rajin track back player opponent. Lepas tu pada second half, Ole terus mengeluarkan Van de Beek dan memasukkan Rafael Varane. Itu memang sangat-sangat mengejutkan. Sebab bila bermain dengan 10 orang ni, lepas tu letak 5 defender, memang mengundang kepada serangan daripada opponent. Sepanjang second half, memang kita tengok MU tadah aja serangan daripada Young Boys. Nasib baik Young Boys tu tumpul di depan gol. Kalau diorang ni kaki letup dan kaki gol dan tajam cari gol, rasanya dalam MU kalah dalam 5-6 biji lah. Overall, game ni memang betul-betul menguji kecerdasan taktikal daripada Ole Gunnar Solskjaer. Kalau on paper, player yang Ole ada dah sedap-sedap. Cuma dari segi tactical wise, dari segi substitution wise, cakap bahasa Inggeris ni sebenarnya susah. Nampak Ole masih boleh improve dekat situ. Lepas MU kalah pun dah macam biasalah. Saya tengok dekat Facebook, penyokong-penyokong MU ramai yang dah Ole out, nak Conte, nak Zidane. Padahal tim diorang baru kalah sekali. Dah rupa macam MU ni tersingkir daripada Liga Perdana. Hairan betul lah saya. Kalau cerita kalau ni bukan kalau yang menyesal. Kalau yang menyesal tu tak boleh nak sebut sebab Nabi kata fa innalau tuftah ila syaitan. Kalau ni, perkataan kalau ni membuka jalan kepada syaitan. Tapi ni kalau lain lah. Bukan kalau macam tu lah. Kalau manager MU ni Pep Guardiola, rasanya Young Boys masih tak dapat menang kot. Kalau pasukan di bawah kendalian Guardiola, walaupun main 10 orang, biasanya diorang still masih boleh possess the game, control the game, dan opponent terpaksa mengikut rentak diorang. Cerita kalau. Pasukan flop yang kedua, Barcelona. Barcelona dia kalah 0-3 kepada juara Jerman, Bayern Munich. Bayern Munich tahun ni memang lain macam. Selain daripada player yang power, dia orang ada pengurus yang baru, Julian Nagelsmann, apa nama dia. Nagelsmann memang kita tahu dia pandai tweak dia punya tactical, dia pandai susun taktik walaupun dia sangat muda. Kalah 3-0, okey, tak apa lagi. Tapi sepanjang 90 minit perlawanan tak ada shot on target. Apa cerita Barcelona? What happened to Barcelona? Memanglah dah tak ada Leo Messi, tapi untuk menggantikan Messi tu dia orang ada Depay, Luke De Jong. Ternyata pemain-pemain baru ni gagal untuk menghadirkan rasa gerun di hati para pertahanan Bayern Munich. Lagipun daripada 3 gol yang terhasil tu, 2 gol kedua dan gol ketiga yang dijaringkan oleh Robert Lewandowski adalah berpunca daripada kesilapan pertahanan Barcelona. Gol kedua Lewandowski, bola ke Musiala tu muntah ke kaki Lewandowski just step in. Dan gol ketiga, Gnabry rembat kena tiang, dapat kepada Lewandowski gelecek-gelecek sikit, skor. Kalau kita tengok Musiala dengan Gnabry tu, dia orang memang tak dijaga langsung. Dia orang terima bola kosong je sekeliling dia orang. Jarak antara pemain defend Barca dengan Musiala dengan Gnabry
jauh. So bila jauh, ada chance untuk Musiala dengan Gnabry untuk melepaskan rembatan ke arah gol. Dia orang lambat close down. Kalau kita sendiri main bola, kita main bola peringkat amatur ni, bila berada dekat dengan kotak penalti, opponent seorang-seorang kat situ, automatik kita akan pergi dekat. Bila kita pergi dekat, opponent dah tak ada ruang untuk melepaskan rembatan. Bila tak ada peluang untuk melepaskan rembatan, kemungkinan besar opponent tu akan sama ada cuba mengelecek ataupun dia membuat sideway ataupun back pass. Bila dia buat sideway ataupun back pass, kebahayaan, dangerousy, bahaya untuk gol kita tu dah terselamat. Jadi bagi saya, selain daripada flop di bahagian attacking, sebab tak ada shot on target langsung, Barcelona juga sangat-sangat flop di bahagian defending. Tak tahu apa yang dah terjadi kepada Barcelona. Pasukan yang ketiga, PSG, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, diorang seri satu sama dengan Club Brugge. Memang bermain di tempat lawan, tapi kalau kita tengok line up yang ada dengan PSG, Neymar main, Messi main, Mbappe main, 3 serangkai MNM ni, diorang semua bermain dalam perlawanan tersebut. Diorang bermain dalam first 11. Macam MU jugalah, dah start cun dah. Minit ke belas ke berapa dah. Ander Herrera score. Hasil lorongan daripada Kylian Mbappe yang bawa bola dari tepi, melakukan cutback. Lepas tu, ditolak mudah oleh Herrera. Tapi, lebih kurang 10 minit lepas tu, Club Brugge balas dengan gol penyamaan. Kalau nak kira, possession PSG memang dapat possess 60% game. 60% of the game. Tapi saya tengok dari segi bahaya, Club Brugge lebih bahaya. Bila dia dapat bola, dia counter, memang akan sampai ke dalam kotak penalti PSG. Dari segi statistik, memang PSG pegang game. 60% dia possess the game, possession dia. Tapi dari segi bahaya tak bahaya, dari segi ancaman, rasanya Club Brugge lebih lagi bahayalah. Kalau kita tengok stats sekalipun, statistik, shot on target Club Brugge ada 6 kali. Berbanding dengan PSG, 4 kali. Off target, Club Brugge 9 kali. PSG 6 kali macam tu lah kot. Club Brugge biasalah lawan klub yang ada Messi, Neymar dengan Mbappe ni definitely akan sit back and relax and counter the game. Dan itu apa yang diorang buat. Dengan menggunakan 2 pemain di bahagian depan, counter attack Club Brugge ni memang menjadi. Terutamanya dengan pemain yang bermain di posisi number 10. Vanaken ke apa nama dia. Lepas tu dia berganding dengan striker muda Charles de Ketelaere, apa lebih kurang macam itulah nama dia, player Belgium. Charles ni awal-awal nampak game dia agak gugup. Yelah, siapa tak gugup lawan PSG. Tapi as the game goes on, dia dah mula settle down, dia selesa. Dia hampir-hampir menjaringkan gol. Satu kena palang, satu save oleh keeper PSG. Leo Messi setakat ni dah berapa game dia main dengan PSG, masih belum berjaya menjaringkan gol. Dalam game ni boleh dikatakan Messi agak kurang bernasib baik. Bukan kurang bernasib baik lah, sebab bola sepak ni kalau nak kira is all about accuracy. Shooting Messi berapa kali kena palang. Lepas tu bola hasil daripada cutback ke dalam kotak penalti disepak oleh Messi, terbang tinggi ke laut. Ada orang kata sebenarnya PSG semakin lemah dengan adanya Messi. Tapi sebenarnya makin power sebenarnya. Cuma mungkin belum bertemu acuan yang terbaik untuk gandingan antara attacking midfield dan midfield dengan front three diorang ni. Kalau dah berjaya bergabung 3 orang ni, 2 bahagian ni, rasanya PSG boleh pergi jauh lah untuk kempen Champions League pada tahun ni. Tapi kalau kita tengok, masalah ketiga-tiga pasukan flop ni, MU, Barcelona dengan PSG, bagi saya terletak di manager diorang. MU Ole Gunnar Solskjaer, tactical dia bagi saya diragui sikit lah. Yang kedua, Ronald Koeman, dia nak kata dah ada pencapaian dengan bersama kelab besar, belum ada pencapaian. Dari segi tactical pula, yang saya nampak sebelum-sebelum ni, Barcelona sudah menjadi satu tim yang counter attack. Dan yang ketiga, PSG, Mauricio Pochettino, dengan Spurs pun tak ada menang apa-apa dan hanya layak sekali dalam perlawanan akhir Champions League, pegang PSG. Musim lepas sampai PSG tidak berjaya memenangi Liga. Tak adalah nak kata tiga-tiga kelab ni kena tukar manager, tapi ada banyak improvement yang boleh buat lah. Jadi itu saja untuk hari ni. Kalau korang ada masa lebih, jangan lupa like, komen apa semua ni dan juga share kepada kawan banyak. Saya tak marah pun. Okay.